Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini seperti saya janjikan, saya akan uh, tunjukkan bagaimana. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya daripada CKM Motor, CKM Motor. Sebelum tu saya akan tunjukkan cara kita nak mengenal pasti masalah yang ada pada koil motosikal, sama ada ia rosak, terbakar atau sebagainya. Pasal dalam PKP ni banyak sangat yang PM saya cakap motor tak boleh nak start sebab voltage down dan sebagainya. Okey, kalau kita nak tengok macam mana keadaan condition koil kita ni, sama ada dia baik atau tak baik. Okey, mari kita tengok sama-sama cara kita nak uji dia. Okey, sebelum tu kita pastikan dulu motor kita, bateri kita ni dalam keadaan baik. Itu kita cas dulu. Kita cas dulu sampai penuh bateri ni. Lepas kita cas bateri motor ni sampai penuh, kalau motor ni ada cover sebelah, kalau macam Kawasaki 250 atau Z250, Ninja 250 ni, dia ada kita perlu cek dia di bahagian kiri kita ni. Ada dua soket. Ada dua soket kat sini. Satu soket ada mempunyai 3 wire dan satu soket lagi mempunyai 2 wire. Yang ini untuk soket magnet puzzle, dan inilah soket untuk connection coil kita daripada bawah untuk pergi ke rectifier dan terus pergi ke bateri. Okey. Sebelum kita hidupkan enjin kita, pastikan kita cabut dulu soket ni. Kita cabut dulu soket ni yang mempunyai 3 wire ni. Lepas tu kita terus start enjin. Okey, bila enjin dah hidupkan, kita gunakan satu multimeter. Kita gunakan multimeter macam kat sini, saya gunakan multimeter model Samwa X YX360TR. Saya gunakan model multimeter analog Sanwa YX360TR. Okey, dan kita akan letakkan multimeter kita pada bacaan 50 ACV. Kita letakkan pada bacaan 50 ACV kat sini. Okey, macam mana kita nak tengok? Okey, kita tunjukkan. Satu wire multimeter, iaitu negatif, multimeter negatif ni kita letakkanlah dekat mana-mana body grounding pada motosikal kita, dan yang merah ni kita standby. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan, pastikan sebelum kita cek, lepas kita start enjin motor kita ni, kita letakkan RPM kita pada 1000 RPM saja. Letakkan pada 1000 RPM saja sebentar. Sebab ni sub throttle dia masih menolak lagi, sebab enjin sejuk. Kita bagi enjin kita panas sikit. Enjin kita panas sikit. Kita bagi enjin kita panas sikit. Lepas tu baru kita buat bacaan. Problem ke tak problem magnet coil kita ni, function dia masih baik lagi ataupun tidak. Kadang-kadang dia baca dia dah terlalu rendah. Jadi kat situlah kita punya bateri tak dapat nak support, tak dapat nak cas penuh. Itu yang menyebabkan parking 2-3 hari motor kita akan problem. Okey, kita tengok RPM. RPM kita ada pada 1100. Tengok betul-betul RPM ada pada 1100. Okey, adjustkan timingnya, pergikan ke 1000 sahaja. Tepat 1000. Okey. Okey. Okey, mari kita tengok. Okey, bacaan pada RPM 1000 RPM. Kita dah dapat bacaan 1000 RPM ni. Okey. Connection negatif yang ada pada multimeter ni. Ingat multimeter letak pada 50 AC. 50 AC. Okey, negatif letak pada body, dan yang positif dia kita cas pada pada soket yang saya maksudkan tadi, yang ada 3 wire satu soket ni. Okey, soket yang pertama. Okey, soket yang pertama cocok aja.
Okey. Cocok jangan cabut. Cocok jangan cabut, biarkan macam tu. Okey. Kita tengok AC baca berapa. 10 AC. Kita dapat dekat sini 10 AC. Maknanya 10 AC dalam condition baik. Okey, kita rem sikit. Okey, dia akan jatuh pada 10 AC semula. Okey. Soket kedua. Okey, tengok. Soket kedua pun bacanya tepat pada 10 AC. Kita cuba rem. Okey, bacaannya pun tetap sama. Soket 1 dan soket 2 bacaan sama. Kita tengok soket 3. Bukan soket 3 pin nombor 3. Kita tengok. Bacaannya tetap sama, 10 AC. Kita rem. Okey, tak ada masalah. Coil kita dalam keadaan yang sangat sempurna. Okey, matikan enjin. Okey, tu cara nak check coil. Kalau antara satu soket ni ada 3 pin, kalau salah satu atau antara 3 ni ada bacaan yang berbeza, itu menandakan kita punya coil memang ada problem. 100%, 100% memang ada problem. Kadang-kadang dia akan, yang sini dia baca 10, sini dia baca 7, sini dia baca 10. Sini baca 10, sini baca 10, sini baca 7. Dia tak tentu. Itu memang dah menandakan kita punya problem pada kita punya coil. Jadi dekat sini, apa yang boleh saya katakan, coilnya memang perlu ditukar atau perlu di-recoil semula. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu, kalau berlaku macam tu, masalah macam tu, memang motor kita akan mengalami simptom dia. Parking 2 hari susah start, bawa dalam 3-4 km, lampu induktor bateri kita akan menyala. Lepas tu susah nak start. Bila susah nak start, isu nanti ceritanya berkaitan dengan starter relay. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya bukan. Sebenarnya itu adalah problem daripada magnet coil ni sendiri. Okey, apa yang kita dapat, motor Ninja 250 ni, setelah saya cek tadi, memang dia punya magnet coil dia tak ada masalah apa-apa, dalam kondisi yang baik. Now kita nak tengok kita punya bacaan terus daripada coil pergi ke rectifier, dan rectifier terus pergi ke bateri. Okey, kita akan tengok sebentar lagi. Okey, tolong geng. Okey, start. Okey, ambil multi ni, kita tengok bateri berapa. Okey, kita tengok bacaan dia. Okey, bacaan ada pada 12.0 pada 1000 RPM. Okey, kita naikkan pada 1100 RPM. Kita naikkan pada 1100 RPM. Tengok betul-betul, fahamkan. Fahamkan, tolong fahamkan. Saya naikkan pada 1100 RPM. Okey, ini adalah bacaan 1100 RPM dan kita dapat bacaan 12.2 berbanding dengan multimeter ataupun voltmeter yang ada pada motor ni. Ini adalah bacaan terus daripada bateri, dan apa yang kita boleh tengok bila kita rem, bacaan kita semakin meningkat. Itu menandakan rectifier kita pun dalam keadaan yang baik dan coil kita dalam keadaan baik. Mungkin bateri ni ada sedikit masalah, sebab owner pun ada bagi tahu bateri ni ada kurang baik. Jadi saya pun dah bagi tahu dengan dia untuk cari bateri baru, sebab bateri ni dah terlalu lama, dah lebih pada 2 tahun. Okey, tamat satu isu, tamat satu cerita. Ada apa-apa soalan tak? Okey, dan sekarang saya nak tunjukkan cara bagaimana kita nak mengesan kod. Andai kata kita tengah bawa motor, tak kira lah motor apa sekalipun, kalau Kawasaki, lebih-lebih lagi 250, Ninja ataupun Z250,
bila motor berlaku masalah, engine check naik. Contohnya engine check naik. Ni lampu ni. Ni lampu engine check naik. Lampu engine check ni naik ketika kita sedang bawa. Kalau tak bawa dia tak naik. Okey. Kalau kita tak bawa dia tak naik. Okey, contoh kita tengah bawa dia naik. Okey. Lampu ni naik saja menandakan ada sensor yang bermasalah pada motor ni. Ada sensor yang bermasalah. Okey, macam mana kita nak mengenal pasti sensor yang masalah tu? Okey, hidupkan enjin. Tapi pastikan dulu meter anda berfungsi. Dua-dua button ni berfungsi. Jangan ada yang rosak. Pastikan dua-dua button ni berfungsi. Untuk check code, lebih-lebih lagi button yang sebelah kiri ni mesti berfungsi. Banyak 250, Z250, Ninja 250, problem dia ada pada button ni. Okey, hidupkan. Macam mana kita nak tengok? Okey, sekarang kita nak kesan apa kodnya. Kalau engine check ni naik, kita tak tahu penyakit dia, macam mana kita nak atasi? Engine check dah naik ni sekarang. Okey, sekarang kita nak tengok kod apa yang keluar. Okey, kita check. Tekan button sebelah kiri ketika enjin hidup lama-lama, dan kita akan perhatikan dekat sini akan keluar kod. Okey, nampak? Okey, saya ulangi. Pastikan dua-dua button ni hidup. Okey, kita start. Ini cara kita nak tengok kod apa yang keluar yang ada problem pada motosikal. Ini paling mudah, cara paling mudah. Hidupkan. Okey, engine check naik dan tekan button sebelah kiri lama-lama. Okey, tengok. Tekan button sebelah kiri lama-lama dan dia akan naik. Kod nombor 12. Okey. Kod nombor 12. Agak-agak apa yang masalah kalau kod nombor 12? Apa masalah sensor yang berlaku? Apa masalah sensor yang ada pada motor ni sekarang? Sampai kod nombor 12 tu boleh menyala. Kod nombor 12 ni kalau menyala, kita bawa, dia ada macam semput, timing dia, idling dia ada hilang. Lepas tu top speed dia akan ganggu sikit pada top speed. Okey. Kod nombor 12 ni adalah inlet air pressure sensor. Inlet air pressure sensor ni duduk dia betul-betul dekat throttle body, pergi ke satu sensor yang ada di bawah tank, iaitu inlet air pressure sensor, iaitu kod nombor 12. Kod nombor 12 ni jangan lupa motor ni owner yang sedang menonton ni sekarang, saya tunjukkan motor ni sebenarnya condition dia dalam keadaan baik. Walaupun owner beli second motor ni, tapi condition dia sangat baik. Cuma baru ni dia ada masalah pada crankshaft dan kita dah tukarkan crankshaftnya. Kita dah restore semula. Okey. Waalaikumsalam, London mari. Okey. Kod nombor 12 inlet air pressure sensor ni adalah kebiasaannya bagi Kawasaki 250. Lebih-lebih lagi Kawasaki Versys atau ER6 rajin koyak pada vacuum pipe ni. Vacuum pipe ni daripada throttle body, dari throttle body dia akan pergi ke sensor. Sensornya duduk sini. Ni sensor dia. Kadang-kadang engine check menyala, kadang-kadang engine check padam, kadang-kadang dia terus menyala. Inilah problem dia. Tapi kena check dulu kodnya. Sama ada kod 12 ke. Tengok nombornya, kod apa yang keluar. Kalau kod 12, tengok. Inilah bendanya. Saya ulangi. Pastikan dua-dua button ni berfungsi dengan baik. Terutama kalau untuk check kod, kita perlukan button yang ni mesti boleh berfungsi dengan baik. Onkan kunci. Kita start. Engine check naik. Engine check naik. Dekat bahagian ni. Ini adalah meter untuk odo. Ni meter odo. Ni meter odometer. Okey. Untuk trip. Meter trip. Letak pada odo dan tekan lama-lama. Tekan lama-lama sampai dia keluar. Okey, dia keluar kod nombor 12. Bila tekan kod nombor 12 keluar, iaitu masalah pada sensor inlet air pressure sensor, iaitu dia punya hose pipe ni tanggal. Hose pipe ni tanggal. Okey, kita cuba pasang balik semula hose pipe ni. Okey, kita pasang semula. Kita pasang semula pipe ni. Okey, dah pasang. Okey, kita start semula. Kita tengok engine check dah pun hilang. Okey. Engine check dah pun hilang, dah tak menyala, dan kita tekan
Kodnya pun dah tak ada. Kita tekan. Selama mana pun kita tekan, dia tak akan menyala lagi. Maknanya motor ni bebas daripada kerosakan sensor. Tak ada masalah. Tekan dah lama mana pun. Tekan dah lama mana pun, tak ada lagi masalah yang ada pada sensor. Okey. Untuk check coil, saya dah ajar macam mana. Jadi apa ilmu yang saya bagi ni, kalau ada masalah dalam geng-geng 250 ke, yang mana join dalam SPK group, bolehlah share-sharekan, supaya dapat membantu. Sebenarnya yang mana menonton ni beruntung, bertuah. Bertuah dan beruntung. Simpan ilmu ni sebaik mungkin. Kita tak tahu hari esok kita ada lagi ke tak ada. Kita pun tak tahu. Jadi ilmu yang ada ni kita kongsikan bersama, iaitu cara bagaimana kita nak check kita punya coil. Yang selama ni orang pening-pening kepala, sikit-sikit nak kena pergi sana, pergi KL, naik cocok komputer lah, apalah, nak tengok kod. Nak buat apa? Nak tengok kod benda tu. Kita nak pergi jauh-jauh. Next time kalau ada masalah, boleh tag saya juga. Biasa dia orang tag saya kat Facebook. Ada masalah dia akan tag CKM Motor. CKM Motor, kod nombor 34, 46, apa benda. Tak apa, janji dah tahu kod apa. Jadi saya akan tunjukkan dekat mana. Okey, macam kod 12 tadi tu. Kod 12 tu, inlet daripada sensor. Dia duduk dekat sini. Memang kita boleh baca kod, pengetahuan macam yang saya dah tunjukkan tadi. Kita dah tahu cara untuk baca kod. Tapi kita tak tahu kod 12 tu apa benda. Betul tak? Awak tak nak tanya, susahlah. Next time kalau saya buat live, tanya. Jadi senang, tak berulang-ulang. Kod 12 keluar dekat meter panel. Kod 12 keluar. Tapi apa benda kod 12 tu? Okey, senang saja. Nanti yang mana PM saya akan terus bagi dia punya kod number untuk model motor. Kalau Yamaha boleh minta dengan saya, Suzuki, Kawasaki dan sebagainya. Saya ada simpan bermacam-macam jenis kod untuk diguna pakai. Alhamdulillah, saya pakai skuter. Baik ilmu. Rezo Ken. Okey, terima kasih. Okey. Nanti boleh minta dengan saya, PM saya. Kalau saya lambat respon tu, faham-faham, mungkin saya sibuk. Nanti saya akan sharekan dia punya coding code untuk setiap kerosakan pada motosikal. Jadi lepas ni kalau enjin check naik, tengah top speed, tengah bawa maintain, tengah kata orang ride-ride santai, lepas basuh motor terus enjin code naik, kita nak tengok apa masalah dia, itulah cara dia. Sama aja Z800 ke, Z1000, Z1000 ke, kalau ada Z20000 pun sama aja. Kawasaki dah menggunakan satu scroll, satu cara yang sama. Jadi kita guna pakai aja benda tu. Yamaha A25 apa, jangan pening-pening lepas ni. Jangan pening-pening kena tipu dengan tukang jawab komen yang berapa tu. Saya kadang-kadang saya diam kat dalam grup. Bukan apa, sebab banyak yang yalah, kita tak kata kita pandai, tapi saya tengok ada yang lebih pandai. Jadi saya tarik handbrake dulu. Kalau saya jumpa jenis-jenis macam tu dalam grup, saya akan tarik handbrake dan saya hanya just CCTV je. Saya nak tengok boleh selesai tak boleh selesai, walaupun benda tu nampak macam bertentangan caranya. Okey. Untuk check coil saya dah tunjukkan. Untuk cara check kod sensor yang ada kerosakan pada motosikal pun saya dah tunjukkan. Okey, harap simpan video ni sebab saya akan delete. Untuk live saya sampai di sini saja. Untuk model Kawasaki Ninja 250 ni, owner dia motor dah siap. Motor dah boleh ambil. Tinggal kita pasang dia punya cover set balik semula. Okey. Bagi Kawasaki ada lagi kat belakang saya ni isu crank head, ada isu head 2 biji ni, dan isu coil dan isu crankshaft juga ada lagi sebiji. Itu kita akan selesaikan mungkin lepas raya. Tengok barangnya kalau ada. Kalau tak ada barang, saya tarik handbrake lagi. Okey. Sampai di sini saja. Harap simpan ilmu ni baik-baik. Kalau sebelum ni pernah dapat juga ilmu yang sama macam saya ni hanya sekadar mengulangi semula je. Mengulangi semula dan tunjukkan semula. Mungkin cara yang berbeza tapi manfaatnya sama. Okey. Sekian dari saya, CKM Motor. Assalamualaikum.